Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, perubahan pesat dalam iklim sosial dan ekonomi menyumbang kepada peningkatan magnitude masalah penyalahgunaan dadah global terutamanya dalam kalangan belia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, bagi menangani masalah ini dengan cekap, dasar dan program pengurangan permintaan dadah merangkumi setiap lapisan masyarakat harus direka khusus. To efficiently address this problem, drug demand reduction policies and programs should be specifically designed to encompass all sectors of society. The most effective way of tackling the drug issues involve comprehensive, balanced, and coordinated approaches that address both the supply, control and demand reduction, which reinforce each other, together with the appropriate application of the principle of shared responsibility and actions. This has been our journey when the Sarawak government spearheaded an integrated governance, the One-Stop Committee or OSC, to tackle drugs and substance issues in 2019, comprising members from both. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam Majlis Pembukaan International Recovery Symposium 2023 IRS 2023 di Kuching pada Isnin. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari, Kerajaan Sarawak berbangga untuk meneruskan komitmen dan sumbangan dalam mengurangkan permintaan dadah di negeri ini. Penganjuran IRS 2023 buat julung kalinya di Sarawak dari 18 hingga 21 September ini merupakan usaha untuk menangani isu penyalahgunaan dadah dan substan di peringkat antarabangsa. Simposium tersebut menampilkan 19 penceramah dan jurulatih terkemuka yang berkongsi mengenai pelbagai topik berkaitan pencegahan, rawatan serta pemulihan dalam pengurangan permintaan dadah kepada 896 peserta yang mewakili 23 negara. Ia dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK dengan kerjasama International Society of Substance Use Professionals ISSUP Malaysia Chapter dan Agensi Antidadah Kemasan AADK. Sementara itu, usaha Kerajaan Sarawak untuk menerajui pendekatan bersepadu, komprehensif, seimbang dan diselaraskan dalam pengurangan permintaan dadah telah diiktiraf dengan penggunaan Anugerah Pengawasan Demand Drug Reduction DDR oleh pihak ISSUP Global. Dibawa pula masyarakat tempatan diajak untuk memikul tanggungjawab bersama dalam mengurangkan isu pengaruh dadah dan substan dalam komuniti masing-masing. Di malam Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Andrew Harijina berkata, selagi isu tersebut masih berada dalam keluarga dan masyarakat, amat sukar bagi mereka bergerak maju ke depan. Sebagai warga daerah ini, saya percaya bahawa kita semua berkongsi tanggungjawab untuk mewujudkan sebuah komuniti yang sehat minda dan fizikal. Oleh itu adalah harapan saya agar kerjasama dan sinergi di antara agensi kerajaan, NGO dan ahli komuniti harus sentiasa ada agar setiap isu dapat ditangani dengan baik untuk kesejahteraan komuniti dan daerah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasib Biru itu berkata demikian semasa hadir merasmikan Majlis Penutupan Karnival Sukan Rakyat Memperkasa Gaya Hidup Sihat pada Ahad. Menurutnya, Karnival Sukan Rakyat tersebut sebelum ini telah dilaksanakan di dua tempat berlainan iaitu di Kampung Bogak, Jagoy pada 26 Ogos lepas dan di Pusat Redeem Singai pada 2 September lepas. Dalam pada itu, beliau mencadangkan agar Karnival sama diadakan lagi di daerah Bau dengan pelaksanaan yang meliputi peringkat zon pada tahun 2024. Manakala pelaksanaan di peringkat daerah pula diadakan pada tahun 2025. Laporan seterusnya, Jawatankuasa Perayaan Utama Daerah Limbah akan menganjurkan Pesta Kebudayaan Tionghoa Antarabangsa 2023 pada 22 hingga 24 September ini bertempat di Amphitheatre Limbang Waterfront yang akan digunakan buat pertama kalinya.
Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, pelbagai pengisian program akan diadakan sepanjang tempoh pesta tersebut berlangsung kelak. Dan jawatan kuasa perayaan utama mengadakan perayaan berasaskan tahun dan untuk masyarakat Tionghoa dinamakan Pesta Kebudayaan Cina Antarabangsa. Kalau tidak silap, yang datang daripada Taiwan, betul? Datang daripada Taiwan. Dan kalau antarabangsa ini akan disponsor oleh Kementerian Perdagangan Sarawak. Ada. Dan pada malam itu nanti, ianya anjuran KRT Pekan bersama-sama dengan Kementerian Jabatan Perpaduan dengan kerjasama pejabat residen dan juga persatuan berasaskan Cina, dan malam itu ia juga bersama dengan festival mooncake. Kita akan adakan perarakan Tanglong. Betul lah, perarakan Tanglong. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam sempena sambutan perayaan Kuih Bulan di Limbang pada Ahad. Pada program sama, Datuk Dr. Abdul Rahman turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM5,000 kepada jawatankuasa pengatur Majlis Makan Malam tersebut selain menyediakan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP 2024 untuk melengkapi Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chonghua dengan penghawa dingin. Adun Bukit Kotak itu turut mengumumkan geran berjumlah RM10,000 kepada Persatuan Hokian Limbang. Sementara itu, masyarakat Bidayuh di Kampung Stum Muda Lundu digalak untuk memperkukuhkan kesepaduan dalam kepelbagaian agama dan bangsa walaupun terdapat perbezaan subkategori dalam kalangan mereka. Adun Opar Billy Sujang berkata kesepaduan adalah elemen penting yang perlu diterap dalam diri setiap penduduk di konstitusinya. Ke arah itu, beliau percaya bahawa semua penduduk akan dapat merasai manfaat daripada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sedang berlaku di Sarawak. Billy berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan ulang tahun ke-45 penubuhan Kampung Stum Muda dan sambutan Ambang Kemerdekaan 2023 di Lunduk pada Sabtu. Dalam ucapan sama, beliau turut memberi dorongan kepada penduduk setempat agar terus aktif dalam bidang pertanian dan penerokaan di samping memanfaatkan kemudahan serta jalan-jalan pertanian yang telah dibina. Jelasnya lanjut, ia sebagai satu cara untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran kawasan mereka. Di samping itu, Billy juga telah mengumumkan peruntukan untuk Dun Opar berjumlah RM150 juta melalui Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA bagi pelbagai projek pembangunan di Kampung Stum Muda. Peruntukan sebanyak RM5,000 juga diberikan kepada JKKK Kampung Stum Muda untuk mengadakan program komuniti. Ke perkembangan berikutnya, tebingan Kuching bakal berwajah baharu dengan projek naik taraf tebingan tersebut dijangka dilaksanakan bermula Januari 2024. Datuk Bandar Kuching Utara Hilmi Osman berkata projek itu bertujuan untuk menyediakan persekitaran yang kondusif dan selesa kepada para pengunjung. Di mana kita akan meningkatkan taraf waterfront kita di Kuching dan juga di sebelah waterfront di mana kita telah menjayakan satu perancangan bersama agensi kerajaan untuk membangunkan di sebelah seberang dekat dengan Astana Lama dan bangunan Dewan Dungan Negeri dan juga dengan flagpole di mana kita ada tea pavilion dan sebagainya. Dan di situ kita akan merancang supaya konektiviti sebelah sini yang dihubungkan dengan Jambatan Daruhana untuk menghubung komuniti di sebelah sana yang akan melangkui jalan-jalan seperti di belakang istana sekarang ini akan dibuat sebagai suatu museum dan tanahnya di belakang itu akan dibangunkan oleh DBKU untuk beberapa perkara termasuk Taman Orkid yang baru. Beliau berkata demikian semasa Majlis Haiti Datuk Bandar Kuching Utara bersama komuniti di Kuching pada petang Isnin.
Hilmi menambah kemudahan awam seperti tempat duduk dan kawasan riadah juga akan ditambah baik termasuk sedikit perubahan jalan raya berhampiran lebuh main bazar dan pengindahan landscape sepanjang laluan pejalan kaki di tebingan Kuching. Dalam pada itu, katanya bagi memberi laluan kepada kerja-kerja naik taraf, penjajah-penjajah di tebingan tersebut akan dipindahkan ke penempatan baru secara berperingkat melibatkan 3 fasa yang telah bermula 20 Julai lalu. Paparan selanjutnya, Sarawak mencipta sejarah dengan menjadi lokasi pertama di Malaysia dan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN dipilih sebagai tuan rumah Kongres dan Pameran Air Sedunia Persatuan Air Antarabangsa IWA pada tahun 2028. Berita baik itu diumumkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bob Openg semasa sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 di Stadium Perpaduan Kertajaya Kuching pada Sabtu lepas. Dalam pada itu, pengumuman Premier Sarawak itu telah mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan warga awam. Ikuti laporan rakan setugas Mariam Zanaria yang sempat menubual beberapa orang awam di sekitar Bandaraya Kuching. Sarawak melakar sejarah untuk Malaysia dan ASEAN apabila dipilih untuk menjadi tuan rumah Kongres dan Pameran Air Dunia Persatuan Air Antarabangsa IWA pada tahun 2028. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengumumkan kabar baik itu pada majlis sambutan Hari Malaysia 2023 Peringkat Kebangsaan di Stadium Perpaduan di sini pada Sabtu. Bertemakan kemampanan dan daya tahan air atau Sustainability dan Innovation for Water Resilience, acara itu dijangka akan menarik 10,000 peserta dari 80 negara sekaligus menjana hasil dan warisan ekonomi yang akan memberi impak kepada pihak berkepentingan global, golongan profesional serta pengumpul dasar dalam industri air. Pada pendapat saya, untuk pilihan sebagai Kongres ni menjadikan negeri Sarawak ni diiktiraflah di peringkat antarabangsa berkenaan dengan water sustainability untuk kemampanan memastikan kecukupan air untuk penggunaan rakyat Sarawak. Kita sebagai penduduk dan juga rakyat negeri Sarawak berasa berbangga kerana dengan pengiktirafan ini akan berikan satu Sarawak akan dipandang tinggi di mata dunia. Seterusnya akan dapat meningkatkan lagi kesejahteraan rakyat bagi Sarawak lah, terutama dari sudut pengurusan air di Sarawak. Itu saja. Okay, for my opinion lah, bila Sarawak jadi tempat pilihan untuk pameran air pada 2028, ia boleh menaik tarafkan pandangan orang pada Kuching, especially Sarawak lah. Yang orang fikir, Sarawak belum maju, tak. But we can improve it more and kita dapat naik iktiraf, kita dapat menaikkan pelancongan, sektor awam, sektor ekonomi, semua kita akan naik lah. Dalam pada itu, Kongres ini dijangka akan menjana hasil ekonomi untuk kedua-dua Sarawak dan Malaysia dan ini juga akan meletakkan Sarawak sebagai sebuah hub dalam industri air sejagat. Saya Mariam Zanaria melaporkan untuk Berita Lukas, kembali ke studio. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS edisi Tengah Hari ini, saksikan sorotan Majlis Pembukaan International Recovery Symposium 2023 yang disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, mewakili Premier Sarawak di Kuching pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.